agung di sisi Allah dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya dari hari yang 10, iaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad. Tanda bersyukur atas segala nikmat kurniaan ilahi, kita amat digalakkan memperbanyakkan takbir dan tahmid, mulai solat subuh pada 9 Zulhijjah hingga solat asar pada 30 Zulhijjah. Kita juga amat digalakkan menyembelih binatang ternakan bertujuan membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adami min 'amalin yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ard fayatatibu biha nafsah." Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nahr, yaitu hari raya Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, yakni berkorban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Puncak kesanggupan melakukan pengorbanan sebagai bukti ketaatan kepada perintah ilahi ialah kisah kerelaan Nabi Ibrahim AS menyembelih anak yang disayangi baginda. Demikian juga kerelaan Nabi Ismail AS menyerahkan leher untuk disembelih oleh bapanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati af'al. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Maksudnya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu. Maka nyatakanlah apa pandangan kamu." Ismail berkata, "Wahai bapaku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Dengan kehendak Allah, engkau akan mendapati aku ini tergolong dalam kalangan orang yang bersabar." Surah As-Saffat ayat 102. Melalui peristiwa ini, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS telah membuktikan sifat sedia berkorban apa sahaja. Allah Subhanahu wa taala pula membuktikan sifat-sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada dua orang hamba yang benar-benar mengharapkan keredaan ilahi apabila menggantikan Nabi Ismail AS dengan seekor kambing. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fadainahu bidzibhin 'azim." Maksudnya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah As-Saffat ayat 107. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkan amalan korban yang dilakukan sempena sambutan Aidil Adha. Selain melakukan sembelihan binatang ternakan, pada hakikatnya korban membawa makna lebih luas, merangkumi setiap pengorbanan yang dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban mengandungi makna yang sangat luas, merangkumi segenap aspek kehidupan seorang muslim. Islam mengajar kita agar sentiasa sanggup berkorban, merangkumi nyawa, harta, masa dan tenaga, termasuk berkorban keinginan dunia yang bersifat sementara demi mencapai matlamat yang satu, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah rahimakumullah. Dunia kini dilanda wabak Covid-19, mencatatkan angka jangkitan dan angka kematian yang menakutkan. Kita menyaksikan pengorbanan para petugas di barisan hadapan yang dipertanggungjawabkan memerangi wabak Covid-19, terdiri daripada anggota tentera, polis diraja Malaysia, rela, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan
bomba, jabatan kebajikan masyarakat, juga pegawai-pegawai awam, agama dan masjid serta badan-badan sukarela. Pengorbanan paling besar dibuktikan oleh kaki tangan kesihatan dan perubatan, terutama mereka yang mengendalikan secara langsung para pesakit, merangkumi tugas-tugas saringan, pemeriksaan, rawatan dan menguruskan jenazah. Mereka lah petugas barisan hadapan yang berhadapan risiko paling tinggi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohonkan semoga para petugas barisan hadapan ini diberikan sebesar-besar perlindungan dan semoga pengorbanan mereka diterima sebagai amal ma'ruf yang dikurniakan ganjaran dunia dan juga ganjaran di akhirat. Pelbagai langkah pencegahan diperkenalkan untuk membendung penularan wabak. Akibat daripada langkah-langkah yang dikuatkuasakan, semakin ramai yang hilang pekerjaan, terhenti perniagaan dan terputus sumber pendapatan, menyebabkan begitu ramai yang mengalami hidup kais pagi makan pagi, ramai yang putus bahan makanan, ada yang hanya mampu untuk makan hanya sekali sehari sahaja. Menjadi satu tanggungjawab fardu kifayah yang diwajibkan ke atas kita yang dikurniakan rezeki yang lebih untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kesusahan. Berpedomankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min billadhi yashba'u wa jaruhu ja'i'. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak termasuk orang mukmin, tidak termasuk orang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat At-Tabrani 12579. Sarjana Islam, ahli fiqh dan ahli sufi Jalaluddin Muhammad Rumi ketika ditanya, apakah bunyi muzik yang disifatkan haram dalam Islam? Jawapan beliau, bunyi sudu dalam periuk di dapur orang kaya yang didengari oleh orang miskin yang sedang kelaparan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam khutbahnya menasihatkan, satu suap kamu masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangunkan 1000 buah masjid jami', dan lebih baik dari memberi kiswah ataupun tutupan Kaabah dengan kain sutra, dan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan rukuk, dan lebih baik daripada berjihad melawan kekafiran dan pedang yang terhunus, dan lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun. Jika tepung itu masuk ke dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya matahari yang terang benderang. Sungguh beruntung bagi orang yang memberi makan kepada orang lapar. Pandemik yang sedang berlaku membuka ruang luas untuk kita juga berpeluang melakukan pengorbanan dalam pelbagai bentuk, supaya dapat meringankan beban tanggungan mereka yang sedang menghadapi kesusahan. Antara pertolongan yang boleh dilakukan ialah sumbangan bahan makanan, membantu membayar bil elektrik dan air para pemilik rumah dan premis perniagaan, mengurangkan kadar sewa atau tidak memungut sewa semasa berlakunya penutupan dan penyekatan aktiviti. Dan para majikan pula seboleh-bolehnya tidak memberhentikan pekerja. Berkorbanlah sebahagian daripada rezeki anugerah ilahi kepada kita dengan meningkatkan sedekah. Sesungguhnya para malaikat sentiasa mendoakan orang yang bersedekah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali seorang hamba bangun pada waktu pagi hari, terdapat 2 malaikat yang turun. Seorang daripada mereka akan berdoa, ya Allah, berikan gantian kepada hamba-Mu yang bersedekah. Manakala seorang malaikat lagi turun berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada hamba-hamba-Mu yang kedekut. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin muslimat rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa, yang tetap istiqamah beramal ketika senang maupun susah. Hampir 200 juta penduduk dunia telah dijangkiti dan lebih 4 juta orang telah meninggal dunia disebabkan virus COVID-19. Wahai makhluk Allah, virus corona yang dinamakan COVID-19, jika engkau tentera Allah yang dikirimkan untuk membeteras kesombongan manusia yang telah begitu banyak melakukan kerosakan di muka bumi milik Allah ini, segerakanlah tugasmu agar para hamba Allah yang tidak berdosa tidak menjadi mangsa kerana perbuatan orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Wahai makhluk kecil yang sedang menggemparkan dunia, sesungguhnya engkau menjadi bukti akan kuasa pencipta yang tidak ada daya kekuatan manusia untuk melawanmu. Pulanglah ke tempat penciptamu dengan tenang dan hentikanlah segera seranganmu terhadap kami yang lemah ini. Ya Allah Maha Pencipta, pada pagi Aidil Adha yang syahdu ini kami pohonkan dengan kudratmu dihentikan serangan makhluk kecil virus corona ini daripada mengganggu kehidupan harian kami. Kami pohonkan kehidupan kami dikembalikan seperti biasa, membolehkan kami bekerja, beribadah, melakukan umrah dan haji serta dapat menziarahi kedua-dua ibu bapa dan saudara-saudara tua kami agar terubat kesepian mereka yang sangat rindu mahu bertemu dengan anak cucu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan serta keberkatan di dunia dan di akhirat. Peliharalah kami daripada siksa dan azab api neraka. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayahmu ke atas raja kami Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Mu'azzidin Shah Ibn Marhum Sultan Azlan Muhyiddin Shah Al-Maghfurullah dan Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zahra Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.